Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Suhaila binti Sarifuddin. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkenaan topik cabaran pembentukan insan sejahtera di Malaysia. Berikut adalah pengenalan bagi topik tersebut. Insan ataupun manusia ialah makhluk Allah SWT yang paling istimewa kerana diberikan akal serta boleh berfikir berkehendak dan boleh menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Keadaan ini ialah yang membezakan antara manusia dan juga haiwan. Insan ialah makhluk yang dicipta oleh Allah SWT yang tidak terlepas daripada kealpaan. Kamil pula ialah manusia yang sempurna seperti Nabi Muhammad SAW. Pada alaf yang semakin maju ini, kekuatan dan kelemahan sesuatu bangsa dan negara amat bergantung kepada golongan muda yang merupakan tonggak dan pewaris kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan negara. Dengan penerapan nilai-nilai murni secara kolektif dapat melahirkan sebuah masyarakat yang aman bahagia, keamanan yang berpanjangan serta kesejahteraan yang berkekalan. Ini secara tidak langsung merangkumi kesejahteraan secara individu maupun masyarakat dan juga negara. Definisi insan sejahtera. Insan merujuk kepada manusia yang menyeluruh dan sepadu. Insan juga bermaksud manusia yang mencapai kesempurnaan dalam hidup. Seseorang itu dianggap sempurna dalam hidupnya apabila memenuhi kriteria sifat-sifat dan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW adalah insan yang mencapai kesempurnaan akhlak dan menjadi contoh tauladan buat sekalian umat manusia. Sejahtera pula bermaksud aman dan makmur, senang dan tenteram dan juga terpelihara daripada bencana, kesusahan, gangguan dan lain-lain. Insan sejahtera seharusnya berkebolehan untuk berdaya saing dengan cara yang baik. Pada masa yang sama, seseorang yang sejahtera itu juga haruslah boleh mengimbangi sifat kompetitifnya dan merendah diri dalam berkolaborasi dan bekerjasama demi mencapai keharmonian dan kemakmuran. Objektif pembentukan insan sejahtera. Menurut Islam, manusia ialah makhluk termulia yang diciptakan Allah SWT dan diturunkan ke muka bumi untuk melaksanakan ibadat dan berkhidmat kepada Allah SWT. Penguasaan ilmu dan pemantapan pendidikan dengan fokus kepada penyuburan akhlak dan kerohanian serta pemajuan dakwah adalah sifat yang paling harus dimiliki oleh seseorang untuk mencapai objektif sebagai seorang insan sejahtera. Antara peranan sebagai hamba Allah ialah beribadah hanya kepada Allah, patuh kepada segala suruhan dan tinggalkan segala larangannya. Hal ini dapat dilihat daripada kupasan ayat Al-Quran di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 yang berbunyi, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Antara peranan sebagai seorang khalifah pula, yang pertama ialah amar makruf dan nahi munkar. Berasal daripada pengistilahan ayat Al-Quran yang berbawa maksud mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selain itu, seorang khalifah juga bertanggungjawab dalam memakmurkan bumi dan menjaga nama agama, masyarakat dan negara. Petikan daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau ingin menjadikan orang yang merosakkan dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Lalu Allah pun berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Cabaran seorang insan dalam mencapai falsafah kesejahteraan masa kini terbagi pada 3, iaitu daripada individu, masyarakat juga negara. Antara cabaran bagi individu adalah yang pertama, berusaha gigih untuk mencapai insan kesejahteraan dari segi akidah, agama, kepribadian dan juga intaya. Seterusnya, insan juga perlu sentiasa beristiqomah dalam mengawal hawa nafsu kerana nafsu merupakan cabaran terbesar bagi seseorang insan dan juga seseorang individu perlulah bijak dalam mengenali segala ancaman dan juga hawa nafsu. Seterusnya, seseorang insan haruslah
menjaga ketetapan waktu khususnya dalam melakukan ibadah wajib dan juga melakukan aktiviti harian, kerana jika waktu terjaga, segala urusan akan tersusun rapi. Kemudian, seorang insan perlulah mempunyai kemampuan berusaha untuk diri sendiri, kerana hanya diri sendiri yang mampu melakukan perubahan kepada dirinya. Orang yang berjaya adalah orang yang bermuhasabah diri dan sentiasa ingin berubah kepada lebih baik. Akhir sekali, seseorang insan perlulah memberikan manfaat kepada orang lain agar dapat melahirkan sifat kasih sayang terhadap orang sekeliling. Cabaran dalam masyarakat adalah masyarakat perlulah bekerjasama dalam membina masyarakat yang harmoni dan aman. Hal ini kerana dengan masyarakat yang harmoni dan aman dapat memperkuatkan lagi perpaduan dalam kalangan masyarakat dan juga melahirkan generasi yang cinta akan kedamaian. Masyarakat juga perlulah berusaha dalam melahirkan masyarakat yang berilmu, kerana masyarakat yang berilmu adalah masyarakat yang bijak dalam pelbagai aspek maupun ilmu dunia dan juga berilmu kerohanian. Selain itu, masyarakat juga perlulah memfokuskan dalam membina masyarakat yang berakhlak, kerana kepribadian dan akhlak yang baik dapat melahirkan generasi yang sopan santun dan berperlakuan yang baik dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, melahirkan masyarakat yang mementingkan atau menjaga alam sekitar, kerana alam sekitar merupakan ekosistem yang sangat penting dalam ketemadunan manusia. Akhir sekali, perlulah melahirkan masyarakat yang bekerjasama dan bertolak ansur. Hal ini kerana setiap insan mempunyai kepribadian, pendirian dan juga pegangan yang berbeza. Oleh itu, penting untuk memupuk semangat kerjasama dan bertolak ansur antara satu sama lain. Seterusnya, cabaran dari peringkat negara adalah yang pertama, cabaran dalam melantik kepimpinan yang berintegriti dan berkompeten. Hal ini kerana pemimpin yang berintegriti dan berkompeten dapat membantu melancarkan urusan pentadbiran sesebuah negara. Seterusnya adalah cabaran dalam melahirkan pembangunan yang lestari. Hal ini kerana pembangunan yang juga merupakan salah satu faktor dalam mencapai falsafah kesejahteraan, kerana ia membantu persekitaran yang kondusif serta keselesaan dalam era kemodenan pada masa kini. Akhir sekali adalah cabaran pembangunan ekonomi yang stabil serta maju, kerana kestabilan ekonomi yang merupakan faktor yang penting bagi sesebuah negara yang stabil, kerana ekonomi merupakan salah satu sumber utama untuk sesebuah negara. Kestabilan ekonomi juga merupakan perkara yang amat penting bagi sebuah negara untuk terus maju dan bertahan dalam kelangsungan hidup. Di sini saya akan menerangkan mengenai penyelesaian cabaran kepada pembentukan insan sejahtera di Malaysia. Penyelesaian dapat dibagikan kepada 3 peranan, iaitu penyelesaian dari segi individu, masyarakat dan kerajaan. Pertama, penyelesaian dari segi individu, kita hendaklah memastikan keseimbangan dari fizikal dan mental ataupun dikenali sebagai rohani jasmani. Sekiranya rohani dan jasmani ini tidak seimbang, akan membawa kepada berlakunya masalah dalam individu. Contohnya bunuh diri, pengambilan dada dan macam-macam masalah sosial yang lain. Selain itu, adalah perlu untuk kita menjadi individu yang bertanggungjawab dan berintegriti. Hal ini kerana dengan adanya accountability dan integriti yang kukuh dalam diri seseorang individu, kita dapat mengawal diri dari melakukan perkara yang menyalahi nilai moral masyarakat, yang mana diri lebih dipercayai, dapat mengurangkan jenayah-jenayah seperti cyberbully dan sindiket penipuan online seperti yang kita dapat lihat semakin berleluasa pada masa kini. Seterusnya, penyelesaian dari segi peranan masyarakat, kita hendaklah memupuk semangat mengambil berat terhadap persekitaran, contohnya prihatin terhadap kerusahan dalam masyarakat. Seperti yang dapat kita lihat kejadian banjir pada masa kini. Contohnya, kita boleh memberikan bantuan makanan, barang-barang keperluan dan sebagainya. Apa yang boleh kita jadikan contoh lagi adalah pada masa pandemik COVID-19, di mana pada ketika itu negara menjalankan perintah kawalan pergerakan. Kita dapat lihat banyak bantuan-bantuan yang disumbangkan oleh pihak-pihak tertentu bagi membantu masyarakat lain untuk
meneruskan hidup. Selain itu, penyelesaian dari segi peranan masyarakat juga, kita hendaklah mengamalkan toleransi dalam perbezaan kaum dan pandangan, iaitu di sini kita perlu menimbang dan mencari titik perpaduan dalam perbezaan sama kita. Walaupun berbeza dari segi kaum, tapi dalam pertimbangan untuk memberikan pertolongan, semua tu sepatutnya tiada perbezaan. Akhir sekali, penyelesaian dari segi peranan kerajaan, apa yang dapat kita utarakan di sini adalah dasar-dasar yang meningkatkan pembentukan insan sejahtera itu sendiri. Contohnya, inisiatif kerajaan untuk melaksanakan Pusat Latihan Khidmat Negara (PLKN) dan memperkasakan dasar pendidikan dengan memperkukuhkan pendidikan kerohanian untuk memperkasakan jati diri dan membentuk pelajar yang dilengkapi dengan nilai-nilai murni yang tinggi. Secara amnya, segala cabaran ini dapat diatasi dan ditelusuri dengan solusi yang betul. Jika kita berpegang teguh pada prinsip dan agama, nescaya kita akan dapat membentuk insan sejahtera di Malaysia. Pelbagai kaum di Malaysia tidak boleh dijadikan alasan untuk kita tidak bersatu. Malah, ia menjadi satu pembangkit semangat untuk majukan Malaysia dan memperkenalkan lagi Malaysia di mata dunia. Pelbagai kepakaran dari pelbagai kaum boleh dijadikan aset untuk Malaysia bergerak lebih maju ke hadapan. Dari segi ekonomi pula, Malaysia mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi negara maju. Dengan adanya syarikat gergasi seperti Petronas, boleh menonjolkan lagi nama Malaysia di pesada dunia. Sayang sekali jika peluang ini tidak digunakan pakai sehabis baik. Melalui integriti dan ketelusuran dalam pentadbiran, seorang insan yang sejahtera atas semangat patriotisme boleh memimpin negara yang diyakini rakyat dan seterusnya boleh menarik perhatian pelabur asing untuk melabur di negara Malaysia sekaligus merancangkan kembali ekonomi negara yang kian merudum semenjak pandemik COVID-19. Akhir sekali, pembentukan insan sejahtera amat penting bagi sebuah negara kerana ia ialah pembangkit dan penentu hala tuju negara bukan sahaja untuk jangka masa pendek, malahan untuk jangka masa panjang juga. Harapan agar Malaysia menjadi harimau Asia dan menjadi contoh terbaik untuk negara Asia yang lain dari aspek pentadbiran, pembangunan, ekonomi dan pembentukan insan yang sejahtera.